الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك غير المغضوب عليهم ولا الضالين القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bihurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Yang dikasihi sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung semula tafsir, kita sambung semula perbincangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kita, insya-Allah, ke surat 231, syurga. Setiap orang yang beriman wajib mempercayai kewujudan syurga dan ia adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang disediakannya untuk hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan syurga itu sebelum ia menjadikan makhluk-makhluk yang lain. Mana syurga ada dah sebelum ada manusia. Syurga itu kini sudah pun wujud dan ia kekal selama-lamanya, tidak rosak binasa. Di dalam Al-Quran, syurga itu mempunyai beberapa nama. Yang dimasukkan dengan beberapa nama ni beberapa peringkat lah. Syurga ni yang berlainan macam hotel lah. Ada beberapa kategori berdasarkan kepada 4 bintang dan sebagainya lagi. Pertama, Jannatul Ma'wa, syurga tempat kembali. Makna dia Jannatu Adnin, syurga tempat tinggal yang kekal. Darul Khulud, rumah yang kekal abadi. Jannatul Firdaus, syurga Firdaus. Darus Salam, rumah yang sejahtera. Darul Muqamah, rumah yang tenteram. Jannatul Na'im, rumah yang penuh dengan nikmat. Maqamun Amin, kedudukan yang sentosa. Ini adalah di antara nama-nama syurga yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya syurga ni ada banyak lah dan luas. Semua ni menggambarkan syurga itu suatu tempat yang sangat luas, satu tempat yang sangat besar, yang dipecahkan kepada beberapa nama-nama ini berdasarkan kepada nikmat kelas yang berbeza, macam hotel lah. Hotel bintang lagi besar, lagi mewah. Syurga itu adalah tempat kediaman orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal dengan amalan yang soleh sebagai balasan daripada amalan kebajikan yang mereka lakukan. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh ke dalam syurga Jannatu Adnin. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, syurga yang mengalir di bawahnya itu beberapa sungai. Mengalir sungai ini nak melambangkan kenikmatan yang dirasai oleh penghuni dia. Sebagaimana orang duduk tepi sungai. Rasanya sekarang orang berebut nak duduk tepi sungai. Zaman dulu pun manusia duduk tepi sungai, dia boleh melalui kehidupan yang sempurna. Ahli-ahli syurga yang tinggal di dalam syurga itu dalam keadaan baik, aman dan sentosa menikmati nikmat-nikmat yang telah tersedia ada di dalam syurga itu. Firman Allah Ta'ala, Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin
كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di tempat yang aman dalam syurga maqamin amin, iaitu di dalam beberapa taman syurga dan mata air yang terpancar padanya. Mereka memakai pakaian daripada sutera yang halus dan sutera yang tebal. Maknanya jenis pakaian ahli syurga ni ada berbagai-bagai jenis lah, bukan satu jenis saja tak. Itu gambaran. Nak ceritanya ialah duduk dalam kemewahan, dalam keselesaan, ketenteraman. Ada yang memakai sutera yang halus, ada yang memakai sutera yang tebal. Diberi nama dengan nama-nama yang berbeza-beza. Sundusin, istabraqin. Sundusin, sutera halus. Istabraqin, sutera yang tebal. Mereka duduk di tempat perhimpunan sentiasa berhadap-hadapan dengan pelamin masing-masing. Demikianlah keadaannya. Dan kami jadikan kawan, teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya. Mereka meminta di dalam syurga itu tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka ingini di dalam keadaan aman sentosa. Mereka tidak merasai kematian di dalam syurga itu, melainkan daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu. Mati rasa sekali. Mati rasa sekali, iaitulah keluarnya roh yang hakiki. Roh, kita ada satu istilah yang disebut dengan nama rohani. Rohani nak menerangkan tentang ada dua jenis yang ada dalam diri kita. Satu nama dia roh hakiki, satu lagi dinamakan dengan nama roh idafi. Roh hakiki ini juga dipanggil dengan nama roh al-haqiqah az-zatiyah. Dipanggil juga dengan nama roh ilahi. Maknanya roh ni lah yang Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, dia keluar daripada badan kita, hati kita. Dia keluar daripada jasad. Jasad ini dipanggil dengan nama akwan. Dipanggil dengan nama akwan, ataupun dipanggil juga, kalau hati itu disebut qalbu, jasad dipanggil dengan nama qalib. Maknanya sayang. Nak cerita apa? Nak cerita ulama tasawuf ni buat bermacam-macam istilah untuk hati, roh dan juga jasad ini berdasarkan kepada sudut-sudut perbincangan mereka. Sudut asal, sudut kejadian daripada cahaya, sudut sifat, sudut tabiat, sudut berkawan dengan siapa dia. Ulama ubuh berbagai-bagai nama yang nama ni jadi istilah. Kadang-kadang pening terbaca istilah tu. Bila kita faham keseluruhan, kita akan nampak manusia merasai mati sekali. Mati apa? Mati apa mati sekali tu? Mati keluarnya roh hakiki daripada jasad dia. Kemudian dalam masa hidup, di samping roh yang hakiki ini, manusia juga dibekalkan dengan roh-roh yang lain lagi, yang menjadi anak buah kepada roh yang besar tadi. Kita panggil kru kepada anak buah yang besar tadi. Roh-roh ini dipanggil dengan nama roh idafi. Ini keluar masuk sepanjang masa dalam diri kita. Keluar masuk pada waktu kita tidur, dan juga keluar masuk pada waktu kita berjaga. Di antaranya yang ni lah yang berhubungan dengan malaikat, berhubungan di alam ghaib. Kita tak tahu ni, kita tak faham. Diri kita yang ghaib berhubungan dengan alam ghaib, termasuk di situ berhubungan dengan malaikat. Kemudian dia menghantarkan kepada kita maklumat. Dia menghantarkan kepada kita ilham. Ini ilham, nak masuk kedai orang tu, nak masuk kedai orang ni, supaya jadi rezeki kepada tuan kedai tu. Benda yang berlaku ini kita sendiri pun tak faham. Sebab apa?
kerana hal-hal itu adalah perkara yang baik. Jadi manusia roh idafi balik semula kepada diri dia sebelum dia mati, kerana roh idafi itu sayang kepada diri. Dia balik. Tapi adakah diri itu menyedari kewujudan rohani yang merupakan entiti yang besar jasanya pada diri ni? Ini bergantunglah. Kalau dia faham, dia belajar, dia faham. Dia tak belajar, dia tak faham lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam ayat-ayat yang kita baca ni, ahli syurga berada dalam suatu gambaran nikmat yang sangat tinggi. Beri gambaran ahli syurga makan buah. Kenapa tidak digambarkan ahli syurga makan daging? Kita kata makan nasi, rendah. Naik tinggi sikit kata ikan. Tinggi sikit makan daging. Di Quran tak nak cerita makan daging. Tak. Bila dikaji antara makan daging dengan makan buah, mana yang lebih baik? Dalam segala sudut, makan buah itu lebih baik daripada makan daging. Atas dunia ni, dari segi khasiatnya, dari segi kebaikannya, dari segi keseronokannya, dari segi kurang mudaratnya, makan buah itu lebih baik daripada makan daging. Maka Quran mari gambaran ahli syurga itu makan buah adalah gambaran tentang kemuncak kelazatan yang ahli syurga nikmati. Kemudian kawan, kita berkawan mana sedap? Kawan dengan orang lelaki, kawan dengan orang perempuan, kehidupan akan menyaksikan. Duduk dengan pasangan inilah yang paling sedap sekali, paling lazat sekali, paling nikmat sekali. Boleh duduk sama dengan orang lelaki, sembang-sembang, akhirnya balik cari pasangan juga. Quran menyebut manusia dalam syurga duduk dengan bidadari, dengan pasangan dia, adalah kemuncak kepada nikmat yang sah. Bukan mak di dalam syurga tak ada jumpa dengan orang lelaki. Tak. Quran menggambarkan ini untuk mencelikkan mata hati kita bersegera mengambil persiapan untuk balik ke akhirat. Allah selamatkan mereka daripada azab neraka. Mereka diberikan semuanya itu sebagai lempah kurniaan dari Tuhanmu, hai Muhammad. Itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Zalika huwal fawzul azim. Kemenangan yang besar apa dia? Dia akhirat. Adapun kemenangan atas syurga, orang rasa kemenangan lawan itu lawan ni menang besar. Tidak ada kemenangan yang besar. Kemenangan yang sementara. Kemenangan yang besar ialah hamba dapat melawan nafsu dia. Kerana hamba yang berjaya lawan nafsu dia akan memperolehi kenikmatan dalam syurga. Kenikmatan dalam syurga itulah kenikmatan yang besar. Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu sendiri, hai Muhammad, ialah supaya mereka yang memahaminya teringat dan insaf untuk beriman dan mematuhi perintah Allah Ta'ala. Kiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah wahai Muhammad akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu. Fartaqib innahum murtaqibuna. Maknanya Allah Ta'ala cerita atas dunia ni, manusia akan sentiasa berkonflik, akan sentiasa berkelahi dalam apa sudut. Mungkin berkelahi dalam beberapa sudut, mungkin berkelahi dalam banyak sudut. Tapi manusia tidak akan berkelahi, berbalah dalam semua sudut, ataupun akan bersatu dalam semua sudut. Ada sudut ni dia berkelahi, sudut ni dia boleh bersama, sudut ni dia boleh bersama, sudut ni dia tak setuju, kelahi pula. Allah Ta'ala buat kehidupan itu mempunyai sudut-sudut yang berbagai-bagai. Ada sudut-sudut manusia sama manusia, dia tidak boleh nak sama dalam semua sudut. Semua manusia, sebagaimana semua manusia juga tidak boleh nak berbeza-beza dalam semua sudut. Ada sudut-sudut yang mereka boleh bersama. Maka di sini ulama sebut nata'awan fi mattafaqna nata'adzar fi makhtalafna. Kita bertolong-menolong dalam perkara yang boleh kita sepakati, dan kita berbeza-beza dalam tak nak tolonglah dalam perkara-perkara yang
kita berbeza. Jadi ruang untuk manusia bersama tu ada. Maka dengan ruang manusia boleh bersama itu, manusia boleh menyampaikan dakwah. Ayat yang kita baca ini menceritakan, menggambarkan contoh kenikmatan ahli syurga. Dan nikmat ni macam mana kita nak rasa? Di akhirat, no. Bukan atas dunia ni. Akhirat. Di akhirat ni kita tak nampak lagi macam mana nak suruh kita faham, boleh rasa. Jawabnya nak rasa semua sekali kenikmatan syurga tak boleh. Kita boleh merasai sebahagian contoh gambaran kenikmatan, gambaran syurga atas dunia ni. Melalui cara melakukan amal yang soleh, melakukan cara berzikir dan sebagainya lagi. Melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala. Pada masa dia buat amal soleh ini, orang lain melihat, orang ahli maksiat melihat, Allah, hina je. Contoh kita hati infak. Orang akan tengok, Allah bodoh dia habis duit, habis harta benda dia. Tapi dia yang infak, hatinya telah celak dengan kelebihan infak, hati dia telah celak dengan fadilah infak. Bukan setakat dia tidak merasai bodoh infak, dia merasai orang yang tidak infak itulah yang bodoh. Orang yang tidak infak ni dia tengok, dia tak infak tu cerdik, orang infak tu bodoh. Mana apa tu? Nak cerita bahawa sesungguhnya yakin itu mempunyai tangga-tangga yang banyak. Yakin rendah, yakin tinggi sikit, yakin tinggi lagi, yakin tinggi-tinggi lagi. Yakin yang kemuncak ada tak? Tidak ada. Kemuncak yakin tak ada. Yakin itu tidak ada limit. Cuma orang panggil dalam segi bahasa, dia berada di kemuncak yakin. Nak ceritanya ialah dia berada pada keyakinan yang tinggi. Adakah keyakinan, tangga keyakinan yang tinggi yang dia berada itu adalah penghujung, adalah kemuncak? Tak. Kemuncak kita tak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat mari gambaran ahli syurga berada dalam kehidupan yang gembira. Kita nak rasa tu macam mana? Tidak ada sempadan. Tidak ada sempadan. Kita boleh rasa berdasarkan kepada syuhud yang dibuka. Kita tengok sedap. Kadang-kadang benda yang sama kita tengok lagi comel, kita merasa lagi sedap. Benda sama dia lihat pada waktu yang berbeza, jadi kita tengok rasa berbeza. Waktu kita ada duit banyak, kita tengok benda ni suka. Waktu tak ada duit, kita tengok benda ni lagi suka. Benda sama je kita tengok. Sebab apa gitu? Nak gambarkan kepada kita, diri kita ni ada perangkat-perangkat yang berbagai-bagai, ada tangganya yang berbagai-bagai, yang tiap-tiap perangkat-perangkat diri kita ni, kita mesti isi dengan keyakinan. Keyakinan makna dia, hati kita celak dan nampak. Ada orang fikir yang dia tahu, tapi tak yakin. Sebab apa? Sebab tahu dia tu duduk pada akal. Kita buat contoh Nabi Yusuf diuji dengan ujian yang berbagai-bagai. Nabi Yusuf berjaya menghadapi ujian itu. Kita kata kita kalau mari ujian tu memang kalah. Bagaimana Nabi Yusuf boleh berjaya? Nak cerita kaitan dalam diri orang yang tahu tapi tak yakin dengan orang yang tahu dan dia yakin. Cerita Nabi Yusuf ni memaparkan rahsia syuhud. Rahsia syuhud dalam bentuk Nabi Yusuf tidur malam, dia mimpi melihat sebelah bintang, bulan dan matahari sujud kepada dia. Dia nampak dalam mimpi. Nampak apa? Nampak pemberitahuan rohani dia yang berjalan-jalan di alam ghaib, menemui diri dia yang ghaib. Rohani dia tengok tu, rohani nak beritahu kepada diri dia. Atau mari mimpi ya. Bagi mimpi, maka kita kata pandangan rohani. Bukan saja masa tidur. Rohani tu beritahu kepada kita. Masa jaga ni pun rohani boleh bagi tahu kepada kita. Pemandangan ghaib
yang dia temui, yang dipanggil dengan nama syuhud. Maknanya syuhud boleh berlaku masa tidur, syuhud juga boleh berlaku masa jaga. Dah syuhud tu apa? Syuhud tu pandangan hati lah. Apa beza pandangan hati dengan pandangan akal? Apa beza pandangan hati dengan pandangan perasaan? Jawabnya, pandangan hati mesti yakin, ada kekuatan keyakinan. Ini lah yang dilihat oleh mata hati. Mata akal, dia tengok tak semestinya dia yakin. Mata perasaan, dia tengok tak semestinya dia yakin. Kadang-kadang benda yang dilihat oleh mata akal ni tengok jadi yakin, tenang. Ditengok oleh mata perasaan jadi takut. Dilihat oleh mata akal jadi tenang, dilihat oleh mata perasaan jadi takut. Dilihat oleh mata akal jadi tenang pun bila berada dalam keadaan tu sungguh takut juga. Tetapi yang dilihat oleh mata hati, ketakutan itu tidak ada kerana pandangan yang dilihat oleh mata hati, dia akan tumbuh keberanian. Sebab apa? Sebab syuhud makna dia yakin. Dari segi bahasa, syuhud makna dia tengok. Tapi maksud tengok itu bukan tengok macam tengok mata tengok perasaan. Tengok makna dia yakin. Jadi sekarang kita nak faham maknanya, tengok macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi? Makna saya syuhud. 5 syahadat ni saya syuhud. Apa makna syuhud? Makna dia yakin. Jadi kalau kita kata asyhadu an la ilaha illallah, makna apa? Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bersaksi macam mana? Bersaksi dengan hati. Apa makna bersaksi dengan hati? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya aku yakin. Asyhadu an la ilaha illallah, makna yang dimaksudkan dalam tasawuf, dalam tauhid ialah aku yakin tidak ada Tuhan melainkan Allah. Cuma kita terjemah aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita terjemah gitu kerana ikut makna bahasa. Ikut perkataan tu dari segi makna bahasa, makna dia bersaksi. Tapi ikut makna yang kita rasa, bersaksi di situ ialah yakin. Jadi gambaran yang Allah Ta'ala ceritakan tentang syurga, sama juga Allah Ta'ala ceritakan tentang neraka. Sejauh mana dia menumbuhkan keyakinan dalam hati kita, itulah dia. Sejauh mana celiknya mata hati kita tengok apa yang Allah Ta'ala beritahu itu. Kalau kita belajar syurga begini pada tu, kita tahu, tapi kita tidak ada kekuatan untuk kejar berjalan menuju ke arah syurga tu. Kita tidak ada kekuatan. Kita meninggalkan sia-sia perjalanan itu. Maknanya pelajaran kita tu pelajaran akal. Tahu kita Quran cerita syurga macam ni setakat akal saja, tidak masuk dalam hati. Nak bagi masuk dalam hati ni, kerana bila dia masuk dalam hati baru dia ada kekuatan. Waktu dia belum masuk dalam hati tak ada kekuatan apa. Jadi kita belajar cerita ahli syurga, kita belajar keadaan dalam syurga. Untuk apa? Untuk kita masuk dalam hati kita. Dan kita tahu dah. Nak suruh jadi yakin tu macam mana? Ini proses. Daripada kita faham dengan akal kepada nak bagi faham kepada hati. Baik, orang yang menjadi penghuni syurga, dalam Quran Allah Ta'ala telah menyatakan orang-orang yang menjadi ahli ataupun penghuni syurga itu ialah orang yang beriman, yang mengkorbankan jiwa dan harta benda mereka pada jalan Allah, dan juga mereka yang benar-benar mengerjakan perbuatan yang baik dan mulia serta bersifat dengan berbagai-bagai sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran. Maknanya ahli syurga ni syarat pertama dia beramal soleh.
Tapi yang jadi tapak kepada amal soleh itu ialah syahadah. Kerana suatu amal yang baik tidak dikira sebagai amal soleh apabila tidak dibina di atas tapak dia syahadah. Tidak ada syahadah. Kita tolong orang, tak ada syahadah. Tak dikira sebagai amal soleh. Kita tolong orang jadi amal soleh bila kita bina atas syahadah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapak ni lah kena kukuh supaya kita dapat bina kekuatan. Itulah dia perjalanan pada syurga. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih dzalika huwal fawzul kabir. Fawzul kabir, kejayaan yang besar. Tadi wa dzalika huwal fawzul azim, itu kejayaan yang agung. Ini huwal fawzul azim. Wal fawzul azim, kejayaan yang agung juga. Siapa dia? At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'rufi wan nahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan. Membeli ni simbolik. Makna membeli ni ialah Allah Ta'ala, makna membeli ni ialah kita bayar duit, kita ambil barang. Tapi diri kita ni milik Allah dah. Bila diri kita milik Allah, diri kita bukan milik kita, kemudian Allah Ta'ala suruh kita menjual apa yang ada pada kita sebab dia nak beli. Bukan maknanya Allah Ta'ala memerlukan diri kita dan harta benda kita. Tak. Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada diri kita dan harta benda kita. Tapi Allah Ta'ala nak cerita kasih sayang dia kepada hambanya, seolah-olah dia membeli semula hambanya itu, padahal hambanya itu milik dia dah. Satu, lambang kasih sayang. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala buat gitu? Allah Ta'ala buat kata nak beli hamba. Dan Allah Ta'ala akan bayar dengan sesuatu yang lebih molek lagi. Jawabnya sebagai satu tarikan hamba ini berusaha di jalan Allah. Maknanya Allah Ta'ala beli harta hamba dia, Allah Ta'ala bayar. Kita tak nampak Allah Ta'ala bayar. Tapi bila kita renung kemudian selepas kita serahkan harta kita kepada Allah, Allah buat mari hak molek lagi. Ta'ala buat mari hak molek lagi kepada kita. Kita bagi lagi. Allah Ta'ala bagi hak lagi molek, yang lagi molek. Kita bagi lagi. Begitulah akhirnya kehidupan hamba ini menjadi bertambah dengan sebab dia beri kepada jalan Allah. Hak pertama ni mari mana? Hak pertama ni mencerminkan itulah dia pemberian Allah. Allah itu maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun. Mana dalil? Ni dapat lebih lagi ni. Tak habis barang yang diberikan dulu, makin bertambah, makin bertambah. Itu harta benda. Kita boleh cuba lah. Kita beri, Tuhan akan tambah. Kita beri, Tuhan akan tambah. Kita beri, Tuhan akan tambah. Itu kita boleh cuba. Bila kita cuba hal ni, kita akan jadi yakin. Bila kita yakin, kita kena berlatih hak tinggi lagi. Jual diri kita di jalan Allah pula. Nak belajar tengok macam mana Allah beli jiwa diri kita. Tadi kita belajar jual barang kita kepada Allah. Allah Ta'ala membeli maknanya simbolik. Allah Ta'ala membeli maknanya Allah Ta'ala beri balik kepada kita. Molek lagi.
Allah Ta'ala membeli jiwa ni, Allah Ta'ala, kita jual diri kita kepada Allah. Maknanya Allah Ta'ala akan bawa mari kepada kita jiwa yang lebih baik daripada yang pertama tadi. Jiwa yang baik ni Allah Ta'ala buat ada kekuatan dia, ada power dia, duduk dalam jasad yang sama juga, bukan jasad lain. Jasad yang sama. Seolahnya kita cabut diri kita, serah kehidupan kepada Allah, Allah Ta'ala buat mari lagi kehidupan yang seterusnya molek lagi. Ini digambarkan, kita payah nak faham benda ni. Payah nak faham. Mari gambaran, nak suruh faham gambaran orang yang mati syahid. Mati syahid, bila dihidupkan semula, dia nak juang lagi sampai mati syahid pula kali yang kedua. Kali dia mati syahid kali kedua, maka dia nak, bila Allah Ta'ala bagi kehidupan, dia nak boleh hidup, masuk dalam jasad, nak berjuang lagi pula supaya dia mati pula kali yang ketiga. Makna bagi dia mati dia sedar, lazat, tu jadi nak lagi. Kalau tak lazat, tak nak dah. Sebab apa kita nak lagi? Sebab sedap. Tapi yang berlaku ialah bab mati syahid ni, mati sekali, habis dah masuk dalam jasad tu. Dah masuk dalam jasad tu. Cuma kekuatan roh itu berada di alam roh dengan kebebasan yang lagi-lagi tinggi. Itu kalau mati. Kalau tidak mati, pun sama dah. Allah memberikan kekuatan roh yang lebih tinggi lagi. Tapi sebab tak mati lagi, berada di dalam jasad yang sama, berada di dalam diri yang sama. Sebab apa gitu dalam diri sama? Sebab roh tu sayang ke diri, dia balik semula. Dah tidak keluar lagi. Dia balik kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Dia menaiki tangga-tangga yang lebih tinggi lagi melalui kekuatan-kekuatan yang lebih banyak. Akhirnya waktu kita lihat orang yang berjihad pada jalan Allah, daripada usaha yang sedikit jadi usaha yang besar. Lepas usaha dia besar, dia mati. Mak dia tak lagi ya. Daripada usaha sikit jadi besar. Besar mana dia berjaya dah tu. Dia berjaya tu kan dia rasa sedap dah. Lazat tu dia rasa dah. Tu dia teruh tu. Teruh tu jadi berjaya. Maka dia berjaya seumur. Sebab dia terus lagi. Dia berjaya tu, dia terus lagi. Terbukti dia berjaya. Kalau dia berhenti, tak berjaya lah. Akhir sekali dia buktikan dia berjaya. Itulah betul. Dia mati begitu. Mati begitu. Dia tidak meninggalkan usaha itu. Maka dinamakan dengan nama syahid. Benda yang dirasai oleh orang yang syahid, nikmat. Nikmat. Sebab tu kita kena faham bila belajar bab mati ni, mati ada dua. Ada mati sakit, ada mati nikmat. Yang kita sekali diajar tentang mati sakit, kita takut pada mati sebab mati ni sakit. Betul lah dalam sudut didikan. Dalam bentuk amalan praktikal, kita kena mencari mati yang sedap tu mati macam mana? Mati yang sedap tu mati macam mana? Ada ke mati sedap? Ada. Mati dalam kesedapan. Ada ke? Ada. Mati macam mana? Mati melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka digambarkan dalam syurga bahawa sesungguhnya amal yang soleh itu diperoleh. Amal yang soleh itulah yang menjadi syarat untuk seseorang ahli syurga itu masuk ke dalam syurga. Maka di antara mereka ada yang membunuh dan yang terbunuh. Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurat, Injil serta Al-Quran. Orang siapa lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah, oleh itu bergembiralah dengan jalan yang kamu jalan jual belinya itu,
Dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Paling tak ada berhenti. Dia rasa sedap, dia rasa untung. Dah ada berhenti, ulang lagi. Sampai kepada mati sungguh. Mati sungguh dia tu dalam keadaan begitu. Ini kuat hati yang tidak boleh dirasai melainkan oleh orang yang melalui. Dilalui baru dia faham. Mereka itu berkata, mereka itu ialah orang-orang yang, siapa dia ahli syurga tadi? At-taibuna, orang yang bertaubat. Quran guna perkataan at-taibuna, bukan alladzina yatubu. Bahasa Arab ni, kalau kata alladzina yatubu, mereka yang bertaubat. At-taibuna maknanya mereka yang sentiasa bertaubat, tidak putus-putus bertaubat. Atau taubat zama'eh. Dengan belajar bahasa Arab, dia akan belajar kaji apa benda beza antara kita pakai ayat guna fi'il mudhari', kita pakai ayat guna isim fa'il. Jawab dia, kita guna isim fa'il, kita pakai ayat, kita buat ayat pakai isim fa'il nak menegangkan kelakuan dia yang berkekalan, lebih kekal daripada kelakuan yang dia buat kadang-kadang. Alladzina yatubu maknanya orang yang bertaubat, kadang-kadang ada terputus. At-taibuna sentiasa bertaubat tidak ada putus. Semua macam tawazun sifat. At-taibuna sentiasa bertaubat, al-abiduna sentiasa beribadat, al-hamiduna sentiasa bertahmid, as-saihuna sentiasa bertasbih, ar-raki'una sentiasa rak'ah, as-sajiduna sentiasa sujud, al-amiruna bil ma'ruf sentiasa menyeru kepada kebaikan. Wan-nahuna 'anil munkar dan sentiasa mencegah daripada kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah dan sentiasa menjaga sempadan-sempadan yang Allah Taala tetapkan. Dia tak langgar. Dia tidak merempuh sempadan yang Allah Taala tetapkan. Wa basyiril mu'minin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman bahawa mereka adalah ahli syurga apabila mereka bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan ini. Okey. Jadi ayat ni beri gambaran ahli syurga itu ialah mereka yang sentiasa berada dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taibuna, orang yang sentiasa bertaubat, maknanya orang yang sentiasa melihat diri dia ada kesilapan. Bukan macam setengah pihak yang merasakan kita bertaubat bila kita buat salah. Bila kita buat salah, kita bertaubatlah. Ini kelas rendah. Yang kelas tinggi ialah dia merasakan diri dia sentiasa buat salah, lalu dia sentiasa bertaubat. Taibuna sifatnya. Kita lah juga dengan hak lain-lain itu. Maknanya dia melazimi dengan amal-amal yang soleh. Penghuni-penghuni syurga itu setiap kali dikurniakan rezeki yang berupa buah-buahan, mereka sentiasa berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Padahal yang diberikan kepada mereka itu hanya sama pada rupanya sahaja, tetapi pada hakikatnya adalah berlainan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran makan buah. Allah sebut nama rumman, rumman, zaitun. Allah Ta'ala sebut supaya kita nampak rupa sama. Sama dah. Allah Ta'ala jadikan pada rupa yang sama itu mempunyai kelazatan yang berbeza. Macam buah lah. Kita buat contoh. Buah yang ditanam negeri ni rasa beza. Sebab berbeza. Nak gambarkan dalam syurga buah hak macam atas dunia pun ada juga. Rasa lain. Sedap sangat, lazat sangat pada level yang tinggi. Bukan macam buah atas dunia ni. Pada hakikatnya adalah berlainan. Penghuni-penghuni syurga itu disediakan isteri-isteri yang sentiasa dalam keadaan bersih, dan mereka itu tinggal tetap selama-lamanya di dalam syurga, yakni menemani penghuninya. Menemani penghuni dia
tidak pernah berpisah sedikit pun. Lambang kelazatan, lambang keindahan. Tapi kita sendiri tak mampu nak capai tahap keindahan yang Quran nak bagi tahu tadi. Melainkan kita menambahkan keyakinan. Tambah keyakinan 10, kita rasa sedap, naik 10. Tambah keyakinan 5, kita rasa sedap, naik 5. Nak siapa 100% dah, nak siapa? Tak nak siapa. Jadi Quran cerita ni satu pelajaran kita kena belajar. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 25. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dua syarat. Yang pertama ada iman. Makna ada iman tu duduk bawah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nombor 1. Yang kedua melakukan amal yang soleh. Maknanya dengan ikut syarat dan rukun. Melakukan amal yang soleh dengan ikut syarat dan rukun. Dah syarat tu apa? Rukun tu apa? Ini kena belajar. Syarat puasa, syarat haji, syarat semayang. Melaksanakan syarat. Rukun, semayang apa? Rukun puasa apa? Ini ada benda tu, sah semayang, diterima. Ada benda tu, sah puasa, diterima. Tidak ada benda tu, ditolak. Buat juga tapi ditolak. Sebab apa? Sebab tak tahu benda tu rukun. Maka ditolak amalan tu. Jadi amalan tu buat saja-saja, dapat lelah tetapi tidak dapat hasil. Sebab apa? Tidak ada ilmu. Sesungguhnya mereka yang beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami di dunia dulu. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ayat ni buat satu gambaran yang sangat dalam, iaitu penghuni syurga kata, hak inilah yang diberikan kepada kami dulu. Maknanya jarang-jarang dapat makan dulu. Sekarang boleh makan pada bila-bila waktu sahaja. Ataupun dulu tengok tak boleh nak makan. Kalau tengok boleh makan tiap hari dalam syurga, tak rasa pelik tu lah. Yang jarang-jarang boleh makan itu masa tadi dia. Boleh makan kerap kali dalam syurga. Itu gambaran keseronokan. Yang setelah kita belajar ni, kita kena belajar dengan rasa hati pula. Bukan belajar dengan faham pada akal saja. Belajar dengan hati kita, belajar merasainya. Nak rasai macam mana? Kita kena di atas jalan zikrullah. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya tapi berlainan hakikatnya, dan disediakan untuk mereka di dalam syurga itu pasangan isteri-isteri yang sentiasa bersih, suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Antara nikmat boleh makan dengan nikmat boleh pasangan, nikmat boleh pasangan besar lagi. Nikmat makan pula hak mana besar? Makan daging ke makan buah? Makan buah. Makan buah dalam apa bentuk buah lah. Tak semestinya kita petik, kita makan terus. Kadang-kadang kita buat beberapa cara yang lain adalah sedap, berkhasiat banding dengan makan daging. Gambaran cerita keseronokan makan. Keseronokan makan tu bukan kemuncak keseronokan, ada lagi hal lain dia bawa mari. Keseronokan hak tinggi lagi. Digambarkan ahli syurga duduk dengan pasangan masing-masing. Nikmat-nikmat syurga dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan tentang sifat dan keadaan syurga serta nikmat yang ada di dalam syurga itu. Di mana nikmat-nikmat yang ada di dalamnya tidak akan habis-habis. Sebab apa tak habis?
Sebab Allah Maha Kaya. Allah wal ghani. Kalulah makan-makan habis ataupun ada stok tak sampai lagi, tidak menunjukkan Allah Ta'ala itu kaya. Allah Ta'ala Maha Kaya. Tidak berlaku makan-makan tak cukup. Ada pun manusia Allah Ta'ala buat, dia sediakan air tak cukup. Dia sediakan makanan, orang ramai tak cukup dah makanan. Allah Ta'ala jadikan manusia mengurus ada yang tak cukup adalah untuk menunjukkan manusia itu lemah. Yang menunjukkan manusia itu lemah adalah nak menunjukkan Allah Maha Sempurna. Atas dunia ni, orang tu pandai mengurus. Kita hidup tak ada masalah dengan dia. Dengan orang ni ada tak pandai mengurus. Kita hidup dengan dia masalah sama kita ni. Kita boleh rasa beza dah. Tapi berpindah daripada duduk bawah urusan manusia kepada duduk di bawah urusan direct daripada Allah. Macam mana? Itulah beza dia, sangat jauh nikmatnya. Sangat jauh gambaran nikmat itu antara sama manusia dengan hak daripada Allah Ta'ala. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'maluna muttaki'ina ala surin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain walladzina amanu wa atba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama atathum min ilmihim min syai' wa kullu imri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun wa yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tidak ada tandingan dia. Mereka bersenang lenang dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka itu dipelihara Tuhan dari azab neraka. Ini maksudnya ni. Atau dunia ada orang yang tidak ada susah? Tak, tidak ada. Allah jadikan ada je orang yang susah. Orang yang senang pun susah juga. Sebab apa? Untuk dia tengok kelemahan diri dia. Untuk dia lihat kesempurnaan Allah yang Maha Kaya. Bila dia tengok diri dia fakir, dia tengok Allah Maha Kaya, dia akan menuju kepada jalan keredaan Allah. Allah buat macam tu. Jadi kalau kita susah, jangan kita duk pusing sangat. Sebab Allah Ta'ala buka jalan kebaikan kepada kita melalui susah yang kita tanggung itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan ahli syurga itu hidup dengan senang lenang, tidak ada sebarang kesusahan dan kesulitan. Mereka terpelihara daripada azab. Dikatakan kepada mereka ahli syurga itu, makanlah dan minumlah kamu akan pakaian dan minuman yang lazat dan baik kesudahannya. Cerita bab makan minum dulu. Makan minum pembuka kepada keseronokan. Dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Mereka duduk berteleku di atas pelamin-pelamin yang berderet-deret dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepok. Nak gambarkan kehidupan yang nikmat. Kehidupan yang nikmat itu juga dalam bentuk kedudukan tubuh tu. Gambarkan duduk atas pelamin. Pelamin ini bukan macam kita Melayu nak kahwin duduk atas kursi. Tak. Pelamin ini dia lebar. Lebar maknanya dia nak berguling, nak menerak atas tu pun boleh. Makna asal dia gitu. Kita orang Melayu ni kalau nak kahwin kursi gini, pengantin duduk gini. Lama-lama pengantin pun lengah. Pengantin lengah tu. Pengantin pun rasa rimah tak ada. Kalau boleh nak pecah dia baca pengantin. Rimah. Bukan waktu.
Muttaqiina maknanya duduk ittaka ayat taqiutuka. Dia bertukar maknanya kita duduk bagi gini, tukar dagu ni. Duduk gini boleh tahan lama. Berjam-jam tak apa. Tak ada lengah. Habis-habis, lena. Kalau pengantin hari ni tidur di atas kursi, dia tidak tukar lengah. Itu gambarnya. Maknanya kata jadi pengantin hebat dah. Pengantin hebat tu pun ada level pula. Level hak boleh jadi kena lengah. Hak tak ada lengah sikit. Beza. Allah mari contoh ahli syurga ni. Sebagaimana pengantin duduk atas kursi yang tak ada lengah sikit. Muttaqiina bertukar. Duduk kedudukan boleh bertukar. Kursi dia besar. Pelamin dia besar. Pelamin itu macam katil, nak duduk lengah boleh bertukar. Muttaqiina 'alaiha. Muttaqiina 'ala sururin masfufah, duduklah saf-saf. Duduklah saf-saf maknanya katil itu berbaris-baris. Katil itu berbaris-baris, banyaklah. Di atas pelamin berderet-deret dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari yang putih melepak ni duduk depan pula. Wa zawwajnahum bihurin 'ain mutaqabil, duduk depan menghadap. Bukan duduk belakang. Dia pusing tekak nak tengok. Salah orang tekak. Tak. Dia berdepan ni mana boleh tengok sepanjang masa. Gambaran kemuncak kelazatan yang Quran sebut untuk membuktikan mukjizat Al-Quran itu. Lagi luas cantik matanya. Ni Allah Ta'ala nak cerita sempurna tu. Kalau kita tengok orang lah. Orang lelaki tengok orang perempuan. Di antara fokus utama pada mata lah. Ta'ala bawa mengolok ayat dalam bentuk keindahan yang dalam. Pak mari fokus benda-benda yang kecil menjadi tanda kesempurnaan mukjizat Al-Quran. Dan orang yang beriman itu diturut oleh zuriat keturunannya dengan cara beriman. Kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Manusia tak boleh lari daripada amalan dia. Amalan baik membelenggu diri dia, dia duduk dalam sedap. Amalan jahat membelenggu diri dia, dia duduk dalam azab. Kita tak dapat terikat. Di akhirat ada ikatan yang menjadikan kita tak boleh lari daripada amalan kita. Dan penduduk syurga itu kami tambahi mereka dengan buah-buahan dan daging-daging daripada berbagai-bagai jenis yang mereka ingini. Mereka di dalam syurga itu kerana melahirkan kemesraan antara satu sama lain, berebut-rebut mengambil piala yang berisi arak yang tidak menyebabkan timbul dari peminum-peminum itu perkara yang sisir. Ni gambaran berebut makan. Gambaran berebut makan. Gambaran berebut makan kita tengok, tak molek. Tapi kita tengok orang berebut makan ni, kita akan suka. Contohlah, kita bagi makan ayam, mana sedap. Kita tengok ayam tu berebut sama-sama dia ataupun ayam tu beratur. Kita buat balik makanan kepada anak-anak, kita tengok anak-anak berebut makanan tu, ataupun kita tengok anak-anak beratur terima makanan. Hak mana kita suka? Jawapannya ialah kita tengok yang berebut, tengok berebut dia tu satu keseronokan dah. Allah Ta'ala jadikan dalam syurga itu pemandangan-pemandangan yang menyeronokkan. Di antaranya mereka itu berebut antara satu sama lain. Berebut bukan balah, berebut dalam sistem. Berebut dalam sistem, bukan berebut tu balah sebab no, atas benda yang aku tak dapat, kamu dapat, aku nak. Dah.
Berebut satu sistem yang menunjukkan kepada ada kemesraan yang rapat antara mereka. Itu bila berlaku berlebih kurang. Berlebih kurang, mereka boleh bermaaf-maafan. Ada kemesraan. Hak tu jadi satu keseronokan. Dan tidak pula menyebabkan peminumnya itu mabuk, dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Ini kita boleh belajar. Orang catering, kita pergi makan majlis kenduri catering, orang tunggu nak ambil pinggang orang muda. Kalau dia suruh hak tua mari layan, kita rasa maknanya hak muda lah yang lebih menarik itu. Al-Quran nak cerita kesempurnaan nikmat ahli syurga. Satu hal yang Quran sebut juga nak tunjuk mukjizat dia, mukjizat Al-Quran itu ialah ahli syurga ini dalam kenikmatan itu merasa lagi sempurna bila dia berjumpa dengan ahli keluarga dia, boleh makan sama dalam syurga. Allah Ta'ala jadikan keluarga ni jadi ikatan. Memang ada hak jahat, memang ada hak baik. Hak baik dia akan berjumpa balik dalam syurga dan makan bersama. Boleh makan bersama ni masa bersama tu lambang ikatan silaturahim mereka atas dunia dulu. Lambang sembahyang jemaah mereka masa atas dunia dulu. Dia bagi gambaran akhirat dia. Makan bersama dalam syurga. Makan bersama dalam syurga tu cermin tentang apa? Cermin tentang sembahyang berjemaah bersama. Makan bersama dalam syurga itu adalah cermin menterjemahkan mereka bekerja, buat amal soleh bersama-sama dulu, sama-sama tanggung susah. Pada waktu itu dalam syurga mereka mengharapkan kalau boleh dah makan dengan kawan-kawan bersama ni, mana keluarga mereka? Kalau boleh ada keluarga mereka. Keluarga ni ialah yang duduk dalam saf yang sama, buat kerja yang sama. Allah Ta'ala jadikan di antara kenikmatan hidup ialah ada anak, cucu, cici yang menyambung perjuangan. Walaupun ada yang buat kerja yang berbeza-beza, Allah Ta'ala jadikan antara satu orang dengan anak dia, dengan cucu dia. Allah Ta'ala bagi hak ni kelebihan ada pada dia, tak mengalir pada anak dia. Tapi kelebihan yang ada pada dia sungguh pun tak mengalir pada anak dia, mengalir pada anak saudara dia, anak dia juga. Kemudian mengalir pada anak saudara dia tu, mengalir ke anak saudara pula. Siapa dia anak saudara kepada anak saudara tu? Cucu dia pula. Ada kelebihan Allah Ta'ala panjangkan kebaikan-kebaikan yang menjadikan mereka ini boleh bersama melakukan amal-amal yang soleh yang menjadi ikatan untuk mereka bersama pula di dalam syurga itu. Namun begitu ada di antara mereka yang terputus tengah jalan. Terputus ni maknanya mereka tak dapat seketika untuk bersama dalam syurga, ataupun tidak dapat selama-lamanya dalam syurga kerana mereka itu kekal dalam perjalanan kehidupan yang mereka lari daripada jalan dasar yang sebenarnya. Ini menurut ketentuan Allah lah. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Allah Ta'ala menarik hidayah dan memberikan kesesatan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Maka kita hendaklah berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Bukan kita saja, seluruh keluarga kita, seluruh yang bersama dengan kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ini ikatan kita sama kita ni, kita kena ingat kerana dia menjadi satu rahsia yang besar. Nabi SAW pada satu hari cerita pada Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah seorang, taklah. Nabi duduk dengan para sahabat. Abu Hurairah ada kat situ. Nabi kata esok akan datang ahli syurga sembahyang kat sini.
Bila Nabi kata esok akan mari ahli syurga semayang kat sini, masing-masing berfikir siapa dia ahli syurga. Esok nak mari esok. Masing-masing permari. Dengan harapan akulah hak Nabi sebut sebagai ahli syurga itu. Kalau boleh lah, biar akulah. Mari awak. Pada tu sudah semayang balik. Nabi tak ada sebut apa-apa pun. Tak kata aku ke orang ni ke tak. Abu Hurairah nak tahu siapa dia ahli syurga, dia tak balik lagi. Masa subuh dia tak balik, dia duduk bersama dengan Nabi. Tiba-tiba datang satu orang lelaki yang tidak dikenal dia. Orang luar mari. Tok tangan atas Nabi. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, doakanlah untuk saya ni syahadah. Maknanya dia mari suruh Nabi doa ke dia biar dia mati syahid. Hari Nabi mendoakan dia mati syahid. Pada tu dia pun beredar. Abu Hurairah pun tanya, ya Rasulullah, orang tu kau ahli syurga? Nabi kata, ya. Nabi kata, ya, orang tu ahli syurga. Jadi Abu Hurairah nak tanya, atas amalan apa dia jadi ahli syurga? Jadi Abu Hurairah pun tanya, macam mana dia tu ya Rasulullah? Nabi pun cerita. Dia bau dia macam ni, atas belakang dia macam ni. Sifat fizikal Nabi cerita. Dia tu hamba. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, kenapa kita tidak beli dia lalu kita merdekakan dia? Bila kita beli, kita merdekakan dia. Salman Al-Farisi kita beli, kita merdekakan dia. Ammar satu keluarga tu kita beli, kita merdekakan dia. Orang ni kenapa kita tak beli, kita tak merdekakan dia? Hamba Nabi sebut sebagai ahli syurga. Pelik kata. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala ada menyukai orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang jernih, asfiya, tapi dia akhfiya, tersembunyi. Dia baik, dia molek, dia suci, dia mulia, tapi tersembunyi. Sehingga dia bila minta nak pergi jumpa orang besar, orang tak layang permintaan dia. Sebab apa? Tak ada kabel, tak ada network, tak ada line. Dia nak pergi jumpa orang besar, orang tidak meminta, orang tidak memenuhi permintaan dia. Kalau dia hadir satu majlis, orang tak peduli kat dia. Kalau dia tidak hadir dalam satu majlis, orang tak kisah dia. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Kalau dia sakit, orang tak pergi jenguk dia. Kalau dia mati, orang tidak ambil peduli, orang tidak takziah pada dia. Nak cerita apa? Kecilnya dia, tidak ada harganya dia pada masyarakat dunia. Masyarakat sekeliling dia. Orang tak peduli dia kerana dia tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan, tidak ada harta benda. Tapi orang ini, Nabi sebut, orang ini apabila di mahsyar, orang lain malaikat kata, masuklah kamu ke dalam syurga. Malaikat kata di hari mahsyar pada ahli syurga, hei orang lain ahli syurga, masuklah kamu ke dalam syurga. Ke dia ni malaikat kata, berilah syafaat kepada sesiapa yang kamu nak beri syafaat. Maka dia membagi syafaat orang tu, orang ni. Orang yang masuk syurga dengan syafaat dia lebih ramai daripada Bani Mudir, daripada Bani Rabi'ah dan Bani Mudir. Rabi'ah, Mudir ni kabilah besar. Hak masuk syurga dengan syafaat dia tu lebih ramai daripada dua kabilah ni. Mulianya dia di sisi Allah. Tapi atas dunia orang tak kenal dia.
Uwaisul inilah di Uwaisul Qarni, Nabi kata. Kok mari tak gitu? Uwaisul Qarni. Dia kata, Nabi kata, ya Ali, ya Umar, pergilah mu cari dia, minta supaya diistighfar untuk kamu, nescaya Allah mengampuni dosa kamu. Nabi suruh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pergi cari dia, suruh orang ni Uwaisul Qarni istighfar kepada mereka berdua. Padahal Sayyidina Umar tinggi dah martabat dia, Sayyidina Ali tinggi dah martabat dia. Nabi suruh dua orang sahabat besar ni pergi jumpa Uwaisul Qarni, minta istighfar je bagi pihak dua orang ni. Maka dua orang ni pun Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pun cari tanya orang merata, tak berjumpa. Siapa Nabi wafat? Naik Sayyidina Abu Bakar pula wafat, tak berjumpa. Sampai zaman Sayyidina Umar sendiri jadi khalifah, Sayyidina Umar cari tiap-tiap kali musim haji. Sayyidina Ali tanya, siapa dia nama Uwaisul Qarni? Ada orang jawab. Siapa dia pernah dengar orang sebut tentang Uwaisul Qarni? Tak ada orang boleh jawab. Sampai dah tahun terakhir Sayyidina Umar nak wafat, dia jadi khalifah tahun terakhir, lepas tu dia wafat. Dia tanya orang di musim haji, ada orang berkata, ada Uwaisul Qarni tu ialah sepupu aku. Saya mau panggil dia. Jadi orang ditanya, Amirul Mukminin nak pergi jumpa sepupu aku, nak buat apa? Dia bukan ada harta, bukan apa-apa dia tu. Dia adalah pengembala kambing yang hari-hari kerja dia jaga kambing je. Tak apa, bawa aku pergi jumpa dia. Uwaisul, lalu sepupu ni bawa Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pergi berjumpa dengan Uwaisul Qarni yang sedang duduk di Arafah, sedang semayang di Arafah musim haji. Lalu dua orang ni pun bertanya, adakah ada kamu, belakang kamu, tulang belakang kamu, maknanya bahu kamu macam ni, macam sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi? Dia kata, ya. Orang semayang ni kata, ya, macam mana kamu tahu? Lalu Sayyidina Ali berkata, ini dia Amirul Mukminin Sayyidina Umar, dan aku ni pula Ali. Aku mari ni kerana nak minta istighfar daripadamu, minta tolongmu istighfar bagi pihak kami berdua ni. Hak dua orang tak cerita Nabi suruh minta. Maka dia pun jawab. Dia kata, tiadalah lebih istighfar aku ni untuk diri aku ataupun untuk mana-mana manusia, melainkan untuk seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Pecah temelan, pecah rahsia dia. Maknanya mulia dia, walaupun atas miskin, atas dia tu miskin, dia tak ada harta, dia tak ada pangkat, dia tak ada pengaruh, dia tidak ada apa-apa kehebatan atas dunia, dia manusia yang sangat kerdil, tapi mulia dia ialah kerana bila dia berdoa, dia menyamakan diri dia dengan seluruh muslimin dan muslimat. Dia minta ampun bukan untuk diri dia saja, dia minta ampun untuk sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Jadi ini kelebihan dia. Maka ulama pun buat doa bila kita istighfar, Allahumma firli li wa liwalidayya, akhir sekali, lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ambil faham daripada penghayatan Uwaisul Qarni ni, orang yang mulia di sisi Allah, walaupun di sisi manusia orang tak kenal dia, dia adalah ahli syurga sebagaimana yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ahli syurga. Makna sini ialah kita sekurang-kurangnya dalam menolong orang Islam pada posisi yang kita tak mampu nak tolong, kita doa untuk mereka. Doa tu bukan untuk kita seorang, tapi untuk saudara-saudara kita yang lain juga. Kalau kita boleh tolong lebih lagi, tolong. Hari ni pada masa umat Islam diperkotak-katikkan di banyak negara, di banyak tempat, kita kena tolong sepatutnya.
Sebab Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu, yakni tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Ini kita tak mampu nak buat. Pada keupayaan kita yang lemah, sekurang-kurangnya kita minta ampun untuk mereka-mereka itu. Mana kita ambil peduli pada saudara kita adalah di antara kelebihan yang besar, di antara kelebihan yang besar, dan kelebihan itu dia akan menjadi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Gambaran makam sama dalam syurga, gambaran duduk sama dalam syurga adalah mencerminkan kebersamaan masa di atas dunia dulu. Kebersamaan dalam buat kerja, meninggikan agama Allah, kebersamaan dalam jihad fi sabilillah, kebersamaan dalam melakukan kerja-kerja ketaatan digambarkan. Dalam hadis lain menyebut bila penghuni syurga berjumpa dengan penghuni syurga, dua orang. Sedangkan masa dalam atas dunia tiga orang. Tiga orang bersama-sama. A, B, C. Sama-sama. Semayang berjemaah sama. Tiba-tiba A jumpa dengan B dalam syurga. A bertanya B, ke mana pergi A? Ke mana pergi C? A tanya B, ke mana pergi C? B kata tak pernah jumpa ke dengan C. Sedangkan C itu pergi, yakni meninggal lebih awal daripada B, lebih awal daripada dia. Maka termaklumlah di sisi mereka C duduk dalam syurga, duduk dalam neraka. C terhalang tak nak bersama mereka kerana berada di dalam neraka. Makna apa tu? Mana atas dunia kita nak bermasyarakat, dalam syurga pun nak bermasyarakat lagi juga. Dalam syurga tu ada hidup sama, ada makan sama, sebagaimana perjalanan atas dunia kerana manusia itu Allah Subhanahu wa taala jadikan adalah bermasyarakat. Maka marilah kita tengok kenikmatan-kenikmatan ahli syurga ini, di antaranya kait secara langsung dengan apa yang kita buat bersama-sama ketika di atas dunia ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Saya nak tanya dalam bab yakin ni. Bab yakin. Islam yakin dalam bab iman. Tiba-tiba kita berkata, ada ke benda ni? Saya nak tahu jatuhnya hukum orang yang ni. Allah Allah. Yang pertama. Yang keduanya tadi dalam bab doa tadi tu. Saya tertarik satu doa. Bila kita baca kunut, tiba-tiba hati kita berkata, kita mukminin dan mukminat, adakah sah tidak sah dalam bab Allah Allah? Yang pertama berkaitan dengan yakin. Yakin adakah terganggu dengan mari keraguan melitah? Jawabnya, keraguan tu dibawa oleh syaitan. Bila keraguan tu dibawa oleh syaitan, dia mari, kita jangan layang. Jadilah lintasan keraguan itu datang, pergi mari itu sebagai suatu sifat yang biasa muncul dalam perjalanan fikiran kita. Dia nak mari, biar dia nak mari ya. Jadi kita kena teruskan dengan keyakinan, yakin yang bulat-bulat. Sekiranya keyakinan tadi diganggu oleh keraguan-keraguan, keraguan tu kita layang, kita pegang juga kemah-kemah, boleh jadilah makna keyakinan tadi tu akan jadi terganggu apabila keraguan yang mari itu kita pegang. Kalau kita tak pegang, dia mari, tak apa.
Ya, gimana kita kekal dengan pegangan itu? Bila ketika dia Ammar bin Yasir, ketika dia diseksa oleh tuang dia. Ini perkara awal lah. Ketika dia diseksa oleh tuang dia, dan tuang dia suruh supaya dia mengungkapkan kalimah kufur. Fizikal dia sakit dah ni. Jadi fizikal sakit, fikiran terganggu lah. Fikiran fizikal sakit, kena seksa, perasaan terganggu lah. Pada waktu yang lemah itu, dia mengikut kehendak tuang dia, mengungkapkan kalimah yang kufur. Mengungkapkan kalimah yang kufur. Hati dia mutmainnun bil iman, hati dia kekal dengan iman. Mulut sebut tu dengan lintas fikir lah mari sebut tu. Kemudian dia mengadu pada tu, tuang dia lepaskan dia. Kemudian dia Ammar mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, maknanya kekal dia dengan Islam selagi mana hati dia mutmainnun bil iman, hati dia tenang dengan iman. Tapi kalau dia pegang benda kufur tadi, sehingga dia sudah tidak percaya lagi kepada iman, dia pegang pada kufur, mana dia percaya ke kufur lah. Habis lah. Jadi kita benda-benda yang mari ni, tadi kita sendiri, benda yang datang ni, gangguan-gangguan perasaan yang datang, gangguan-gangguan fikiran yang datang, kita jangan layan lah. Kalau kita layan, sebagaimana orang yang melayang nafsu dia, lama jadi pegangan. Bila lama jadi pegangan, maknanya benda tu dah kuat. Dia layang lagi juga, boleh jadi rosak lah. Jadi kita dalam bentuk yang nak selamat ni, kalau mari perasaan-perasaan yang meragukan kita, istighfarlah banyak-banyak dan minta perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada keburukan tersebut. Yang kedua, berkenaan dengan doa. Berkenaan dengan doa, apabila kita berdoa dalam sembahyang, niat kita kepada sekalian muslimin dan muslimat, tidak berlafaz dengan lafaz-lafaz yang di luar daripada sembahyang, tak apa boleh. Kalau berlafaz benda yang di luar daripada sembahyang, berlafaz benda di luar daripada doa, tak boleh. Tapi kalau tidak berlafaz dan masih duduk dalam erti kata sembahyang, doa untuk sekalian muslimin dan muslimat. Contohlah muslimin yang sakit, muslimin yang ada hajat, kita hadirkan dalam hati, tidak berlafaz, maka ulama kata boleh. Berlafaz tidak boleh lah. Sebab benda berlafaz mesti benda yang berkait dengan sembahyang, doa, zikir, tasbih dan sebagainya lagi. Wallahu a'lam.